Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wa riquhu shifa'un wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus yakin tanpa ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang, yakni berjihad dengan harta bendanya dan dengan jiwa raganya pada jalan Allah Ta'ala, itu adalah orang yang benar dari segi pengakuan keimanannya. Maka dalam ayat ini memberitahu bahawa sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, dia mesti bersungguh-sungguh berjihad. Maka berjihad dalam ayat ini ada dua, satu jihad dengan harta benda, dua jihad dengan jiwa raga. Maka jihad dengan harta benda ini, yakni membelanjakan hartanya pada jalan yang diradai oleh Allah. Adapun berjihad dengan jiwa raga, yakni dia berperang pada jalan Allah Ta'ala li'a'la'i kalimatillah, yakni untuk meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Maka ini membuktikan bahawa keimanan yang ada pada dirinya tadi adalah keimanan yang sebenar, kerana sanggup berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hari ini berjihad dengan arti kata, yang pertama harta benda. Ini bagi siapa yang diberi keluasan harta, infaklah fi sabilillah. Harta kita walaupun tidak banyak, infak sekadar mana yang kita mampu, kerana ia merupakan perjuangan. Sesungguhnya harta yang Allah beri kepada kita itu bukan untuk kita sahaja, bahkan hendaklah dibelanjakan pada jalan Allah. Maka apabila dia membelanjakan pada jalan Allah Ta'ala, ini bermakna dia benar-benar beriman kepada Allah. Satu ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, baginda pun membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan hinggalah kamu membelanjakan harta yang paling kamu kasih. Lalu datang satu orang, bangun satu orang sahabat, Umar Al-Khattab, kata, ya Rasulullah, saya ada tanah di Khaybar, maka tanah ini saya infak fi sabilillah. Maka bangun seorang lagi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada tanah di Bayruhaq, maka itu tanah itu tanah yang penuh dengan kebun-kebun kurma, dan tanah itulah tanah yang paling saya sayang. Maka bila mendengar ayat ini, saya infak harta pada jalan Allah Ta'ala. Maka sahabat ini terus keluar daripada majlis Rasulullah itu, berlari-lari pergi dekat kebunnya. Di dalam kebunnya ada ahli keluarganya. Lalu dia berkata, wahai isteriku, wahai anakku, keluar kamu daripada kebun ini, kerana kebun ini aku sudah bagi pada Allah dan Rasul. Dan aku telah mendengar Rasulullah membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak mencapai kebaikan, yakni tidak mencapai syurga. Kalau kamu mau syurga Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu belanja apa yang paling kamu kasih. Maka aku telah tukar kepada apa? Kepada nilaian akhirat, yakni mencari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabat, yang mana beliau ini ataupun mereka para sahabat
benar-benar yakin kepada Allah. Maka turun ayat ini mereka belanjakan. Ada yang balik rumah tengok apa yang dia ada, mana-mana benda yang dia nak infak. Semata-mata yakin dengan janji Allah dan juga dengan janji Rasul. Oleh kerana itu, bila kita sudah yakin pada janji Allah Ta'ala, maka infaklah. Sama ada kita infak nak beri orang makan, ataupun kita infak supaya untuk membantu pembinaan madrasah, masjid, rumah anak yatim, ataupun kita menolong orang-orang yang susah datang rumah kita dalam keadaan susah, kita bagi pada dia sekadar mana yang kita mampu. Itu semuanya infak fi sabilillah. Ia merupakan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak memberi makan, Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguh mereka itu memberi makan kepada anak yatim daripada makanan yang paling dia suka, beri kepada anak yatim, beri pada orang miskin, beri kepada orang tawanan, dan mereka memberi makan itu dalam keadaan tidak mencari ucapan pujian. Dan tidak mencari balasan. Aku beri yang ni, nanti aku dapat lebih lagi. Aku beri pada dia, nanti dia dapat beri ke aku sesuatu. Ini tidak dikira. Kerana apa? Kerana bukan kerana Allah dan Rasul. Maka dalam keadaan tu dia kata apa? Dia kata wala syukuran wala jazaan. Bukan kerana nak minta ucapan terima kasih, tetapi bukan untuk mendapat timbalan balik. Tidak. Tapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka Nu'man ibnu Bashir berkata, ketika kami sedang berada di mimbar Nabi Muhammad SAW, yakni tempat Rasulullah duduk menyampaikan ilmu, lalu mereka pun duduk ramai-ramai. Lalu seorang daripada mereka berkata, seorang lelaki berkata, aku tidak akan berbuat sesuatu setelah keislaman aku kecuali memberi minum kepada jamaah haji. Maknanya lepas masuk Islam, amalan yang paling aku suka ialah memberi minum kepada jamaah haji. Dia seorang lagi mengatakan bahawa aku tidak akan berbuat sesuatu setelah aku masuk Islam kecuali memakmurkan Masjidil Haram. Yakni lepas masuk Islam nak duduk semua dekat masjid. Lalu seorang lagi berkata, sebenarnya dan paling utama daripada kamu kata tadi apa dia? Yakni berjihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah Ta'ala dengan jiwa raga kamu. Itulah yang paling besar. Sehingga Allah maknanya mempertahankan kalimah Allah, berperang, mati dia pada jalan Allah Ta'ala. Itu lebih besar lagi. Jadi dikatakan bahawa berjihadlah kita. Kalau kita hari ini tidak berjihad dengan jihad senjata yang dipanggil silahiyah, persenjataan, tetapi kita boleh berjihad dengan maliyah, dengan harta benda kita. Lalu dikatakan bahawa dalam satu hadis mengatakan bahawa sahabat Nabi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada medan perang. Maka selepas balik pada medan perang, Islam mendapat kemenangan. Lalu mereka bergembira. Di kalangan mereka ada yang berkata, sudah habis dah jihad, sudah habis dah berperang. Berperang daripada fisabilillah ni sudah habis dah. Maka dalam keadaan rasa sudah habis berperang, dalam keadaan gembira sudah mendapat kemenangan, Rasulullah mengatakan, kamu balik daripada jihad yang kecil, ada lagi jihad yang lebih besar. Maka sahabat bertanya, jihad mana yang lebih besar itu? Apa maksud Rasulullah ini? Rasulullah mengatakan jihad lawan hawa nafsu. Ada kata hadis ini tidak kuat, tetapi boleh dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Memang benar, kerana sesungguhnya melawan hawa nafsu, kalau tak lawan hawa nafsu tidak boleh berjihad. Dalam hadis yang lain, ketika mana seseorang itu ingin berjihad fisabilillah, maka akan datang bisikan nafsu dan syaitan. Kamu nak pergi berjihad, kalau kamu pergi berjihad, habis harta benda kamu. Habis harta benda kamu. Kalau kamu mati, habis orang rampas harta benda kamu. Maknanya dia pun kata lawan, aku kena pergi berjihad juga. Lalu dia berkata, kalau kamu pergi berjihad, nanti habislah, dia kata, isteri kamu akan dikahwini oleh orang lain. Dia pun kata, saya nak berjihad juga, walau macam mana pun saya nak berjihad.
Jangan kalau kamu berjihad, kamu tak tahan, sakit berjihad ini, mati kena tikam sakit. Maka dia tetap juga berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Demikianlah Rasulullah memberitahu seorang yang nak berjihad, dia akan berkecamuk dalam hati dia, nak ketambuh. Maka dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar bagi orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menegur mereka, janganlah kamu berbicara keras, jangan duk bising-bising. Orang ni kata saya nak beri makan minum pada jemaah haji. Orang ni kata pula saya nak pergi duduk sejid Masjidil Haram saja. Tak ada, yang paling besar berjihad fi sabilillah. Lalu Sayyidina Umar tegur, jangan bising-bising, ni dekat mimbar Rasulullah, ni tempat mimbar Rasulullah bercakap. Jangan bising-bising. Katanya Sayyidina Umar, jangan kamu berbicara keras di samping mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan firman-Nya mengenai apa yang kamu selisihkan. Allah berfirman yang maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji, dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah Ta'ala? Mereka yang beri makan minum pada jemaah haji, mereka yang duduk Masjidil Haram itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sama di sisi Allah Ta'ala. Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang melakukan kezaliman. Jadi katanya tidak sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah dibanding dengan orang yang sekadar nak beri makan minum kepada jemaah haji ataupun duduk di Masjidil Haram. Oleh kerana di zaman kita ini tidak ada jihad persenjataan, kita tidak perlu pikul senjata, maka pergi jihad yang satu lagi jihad lawan hawa nafsu. Ini nak pergi masjid pun berjihad. Nak pergi masjid ikut nafsu, malas orang pergi juga masjid. Kadang-kadang kita terpaksa lawan nafsu nak buka Al-Quran, maka kita buka juga Al-Quran lawan nafsu kita, dan kita lawan nafsu supaya apa? Nak hadir majlis ilmu, itu juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah kepada sahabatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala menegur antaranya orang-orang yang memperkatakan sesuatu yang tidak amalkan. Ayat ini kadang-kadang memberi peringatan juga kepada para pendakwah-pendakwah, memberi peringatan juga kepada para ulama-ulama yang menyatakan sesuatu, menyuruh manusia melakukan kebaikan. Jadi di antaranya kalau di zaman Rasulullah dahulu, maknanya ada di kalangan mereka yang menyatakan kami ingin berjihad, tapi sampai masa tak berjihad cara. Kadang-kadang macam-macam diberinya alasan. Maka Allah Ta'ala turun ayat kepada mereka yang apabila disuruh berjihad, mereka memberi pelbagai-bagai alasan. Lalu dikatakan bahawa innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah Ta'ala kasih
kepada mereka yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah para sahabat, mereka berebut-rebut nak berperang pada jalan Allah. Ada ketika mana Rasulullah ajak mereka berjihad fisabilillah, mereka datang beramai-ramai. Ada di kalangan mereka beritahu, ya Rasulullah, saya tidak ada harta ni nak pergi berperang. Baju perang tak ada, kelengkapan perang tak ada, kenderaan perang pun tak ada. Tapi nak pergi perang juga. Rasulullah beritahu, sungguh aku tidak ada apa pun untuk memberi kamu sesuatu. Rasulullah maknanya bukan orang yang menyimpan, mengumpul harta, tidak. Aku tidak ada sesuatu pun nak beri pada kamu. Nak beri kuda untuk perang tak ada, nak beli baju perang untuk kamu pun tak ada, nak beli senjata pun tidak ada. Oleh kerana itu Rasulullah tidak mengizinkan mereka itu, tidak mengizinkan mereka berperang. Takkan Rasulullah nak biar jalan kaki dalam keadaan senjata tak ada, baju perang tak ada. Maka Rasulullah tidak izinkan. Mereka balik menangis mereka. Menangis itu kerana tidak dapat bersama dengan Nabi dalam berjihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengakui apa yang ada pada niat mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Maka ketika mana Nabi SAW membawa pasukan tentera, lalu Rasulullah ajak berehat, didirikan kemah berehat beramai-ramai. Rasulullah mengatakan, ada di kalangan mereka yang tidak hadir bersama kita sama-sama ini, tetapi dia dapat pahala setiap langkah orang pergi berjihad fisabilillah. Maka sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ada di kalangan sahabat yang mereka nak pergi berjihad, tapi tidak ada sesuatu yang boleh dia buat, pergi berjihad fisabilillah. Maka demikian para sahabat Nabi yang mereka berlumba-lumba untuk mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya berjihad itu di zaman Rasulullah tidak ada jihad persenjataan sampai maknanya berlaku sebagaimana para sahabat, tapi kita tetap juga berjihad. Yakni lawan hawa nafsu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Dia tanya, adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Sebelum kita sambung hadis ini, ada sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya mahu pergi berjihad dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, kamu ada ibu bapa tak? Dia kata, ada satu orang ayah, tapi ayah saya sudah tua dah. Ahiyyun walidaka, adakah kamu mempunyai ibu bapa kamu? Dia kata, ada, tapi saya ada ayah yang sudah tua dah. Maka Rasulullah kata, pergi kepada ayah kamu, maka padanya berjihad fisabilillah. Maknanya akhirnya Rasulullah tak bagi izin, tak izinkan. Sebab apa? Rasulullah suruh dia jaga ayah dia dulu. Ada dalam keadaan macam itu, sahabat sungguh nak pergi berjihad, tapi Rasulullah tidak izinkan kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Maka dikatakan, adakah amalan perbuatan yang dapat menandingi jihad fisabilillah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak ada. Aku tidak menemuinya, katanya Rasulullah. Sebab jihad ni bukan main-main. Maknanya jihad ini nyawa depan batin, mempertahankan nyawa. Dan dia mati itu. Maknanya jihad ni, sahabat Nabi kalau jihad yang dia ingin mati. Dia ingin mati. Kerana Rasulullah kata dah, maknanya mati fisabilillah, kedudukan dia tinggi. Jihad fisabilillah ini kedudukannya tinggi. Dan mereka berperang untuk mati, bukan berperang untuk hidup. Untuk mati. Lalu dalam keadaan macam tu Rasulullah kata, tidak, aku tidak menemuinya. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau boleh mengimbangi pahala seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatanmu masuk ke masjid lalu sembahyang tanpa merasa lelah dan puasa tanpa berbuka? Tidak seorang pun dapat melakukan hal ini. Rasulullah tanya, kalau dibandingkan dengan jihad, maknanya jihad boleh banding ke dengan sekadar pergi ulang-alik pergi berjihad, ulang-alik pergi masjid-masjid, nak banding dengan berjihad? Maknanya boleh imbang, boleh sabar tak dengan berjihad? Memang taklah. Kerana berjihad ini dengan
kita akan menggadai nyawa, boleh jadi kita mati pergi masjid tak mati. Kadang-kadang pergi berjihad boleh membawa darah kita, luka-luka dan sebagainya, pergi masjid tidak. Lalu Rasulullah tanya, adakah kamu boleh mengimbangi pahala seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatan dia masuk ulang alik pergi ke masjid? Pergi ke masjid dalam keadaan tak ada rasa lelah, dalam keadaan dia tak berpuasa. Lepas tu dalam keadaan senang-senang pergi masjid balik. Lepas pergi masjid makan. Maknanya lepas tu tak lelah mana. Kadang-kadang pergi masjid dengan kedai, kadang-kadang dengan unta, kadang-kadang dengan kuda. Nak banding dengan orang yang pergi berjihad, padang adakah sama? Sudah pasti tidak sama. Sudah pasti tidak sama. Lalu jawab sahabat tadi bila Rasulullah tanya begitu, tidak, seorang pun tak dapat melakukan hal itu, tidak sama sama sekali. Maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melintasi sebuah tempat teduh yang memiliki sumber air jernih. Lalu ia berkata, alangkah nikmatnya jika aku dapat menjauhkan diri dari manusia kemudian tinggal di tempat itu. Namun aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi dia berjalan. Bila berjalan dia tengok ada satu tempat. Tempat tu ada pokok dan bawah pokok tu tempat teduh. Kemudian dekat pokok tadi ada sumber air. Sumber air yang mengalir. Jadi dia kata sedap kalau duduk sini. Kalau duduk sini aku duduk seorang diri, tak ada bergaul dengan orang lain. Aku duduk bawah pokok dalam keadaan teduh, dalam keadaan tenang, sumber air pun ada. Dan aku nak jauhkan pada orang, hidup aku nak beribadah itu. Tapi sebelum tu nak tanya Rasulullah dulu. Maknanya boleh tak kalau saya ya Rasulullah, saya duduk bawah pokok ni, kemudian ada sumber air, saya tak nak gaul dengan orang, saya nak beribadah dia. Dia pun main mikir nak tanya Rasulullah macam mana pandangan Rasulullah. Lantas ia menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan keinginan dia. Dia pun beritahu, ya Rasulullah, saya nak duduk bawah pokok dalam keadaan teduh, ada sumber air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah memberi jawapan, jangan engkau lakukan hal itu. Jangan engkau lakukan hal itu kerana kedudukan orang yang berjihad di hadapan Allah Ta'ala itu lebih utama daripada orang yang sembahyang di rumah selama 70 tahun. Orang yang duduk berkhalwah, duduk seorang diri sembahyang sampai 70 tahun banding dengan orang yang berjihad itu lebih besar. Sebab tu dikatakan antara ahli-ahli syurga itu para nabi dan para rasul. Antara dia siapa lagi? Siddiqin. Antaranya syuhada. Sebab itu di dalam kitab Minhajul Qasidin. Dalam kitab Minhajul Qasidin dia sebut 3 golongan boleh beri syafaat dekat negeri akhirat. Siapa? Yang pertama golongan para nabi, para rasul. Ini boleh beri syafaat. Yang kedua golongan syuhada, orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga golongan ulama. Yang boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang terpilih. Lalu dalam keadaan macam itu kata Rasulullah, jangan kamu buat begitu. Bahkan hendaklah berjihad fisabilillah. Orang yang berjihad itu lebih afdal daripada orang yang duduk dalam rumah lalu dia beribadat selama 70 tahun. Ada satu orang sahabat, saya lupa nama apa. Dia ini suka berjihad, berperang. Setiap kali Rasulullah ajak berjihad, dia dulu sekali jangan pergi berjihad sama. Dan dia seorang yang hebat dalam berperang, dalam bermain kuda, dalam bermain senjata. Lalu dalam keadaan macam itu, ayah dia rusing tengok dia. Takut dia berjihad mati fisabilillah syahid, takut dia tidak ada anak. Lalu ayah dia fikir-fikir jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak dia ni ada anak supaya anak dia boleh teruskan perjalanan berjihad fisabilillah. Itu tujuan ayah dia tadi. Lalu ada ayah dia mengadu pada Rasulullah, siapa anak dia tak nak fikir langsung tentang kahwin, fikir nak jihad saja. Lalu Rasulullah panggil dia. Bila panggil dia,
Panggil saja dia, Rasulullah suruh dia kahwin. Rasulullah suruh dia kahwin. Allah tak ada arah lah, maknanya kena kahwin sebab Rasulullah suruh. Jadi dalam keadaan macam itu, oleh kerana perintah Rasulullah, suruh dia kahwin. Maka kahwinlah dia. Ditakdirkan oleh Allah, dia pun berkahwin. Bila berkahwin, dia kahwin siang. Malam itu Rasulullah sekerah orang pemuda-pemuda pergi berjihad fisabilillah. Dia pun dapat tahu kena pergi perang, dia baru kahwin. Dia minta Rasulullah nak pergi perang. Baru kahwin nak tinggal bini dia lah. Baru kahwin lagi perang. Rasulullah tak beri. Rasulullah tak bagi. Rasulullah suruh dia duduk rumah. Lalulah berlakulah peperangan berjihad fisabilillah. Entah macam mana dia pun rasa tak sedap hati. Sedangkan dia maknanya duduk di rumah bersama isteri dia, sahabat dan Rasulullah berjihad fisabilillah. Hati dia tidak rasa tak puas hati. Akhirnya apa yang berlaku? Beliau itu turun daripada katil dia, pakai baju perang. Isinya tanya, abang nak pergi ke mana? Dia kata nak pergi tolong Rasulullah, nak berjihad fisabilillah. Apa kata isterinya? Isteri kata, jangan mu balik kecuali mati syahid. Betul. Maknanya isteri kata, kalau kamu pergi pasti kamu mati syahid. Kata isteri dia, pastikan kamu mati syahid. Kalau mau balik dalam keadaan menang. Dalam keadaan menang. Jadi isteri dia pesan, pastikan kalau kamu pergi tolong Rasulullah nak pergi berjihad, pastikan mu mati syahid. Kalau balik, pastikan menang. Jangan balik dalam kekalahan. Oh, semangat dia. Lagi ya gini. Maknanya dia pergi berperang. Dia pun terus pakai baju perang, dia pacu kuda laju-laju masuk medan perang. Masuk medan perang, lawanlah maknanya dengan pihak musuh. Akhir sekali Allah beri kemenangan kepada tentera Islam. Bila menang pada tentera Islam tadi menang, lalulah Rasulullah pun kumpulkan syuhada-syuhada. Bila kumpul syuhada, maknanya ada orang bagi tahu Rasulullah, ada satu orang sahabat, saya lupa nama dia. Dia kata ada mari. Rasulullah terkejut. Kan dia baru kahwin, macam mana dia mari? Ada kelibat orang kata dalam tu dia ada datang. Kalau begitu, Rasulullah tengok di kalangan sahabat yang masih hidup, tak ada pun dia. Maka kita tengok di kalangan syuhada yang mati syahid, tak ada juga. Tapi sahabat kata memang dia ada. Kata dia memang dia ada masuk dalam medan perang ni. Kalau begitu, cari dia. Sama ada dia itu di kalangan orang yang hidup ataupun golongan syuhada. Cari dia. Maka cari, terlihat mayatnya dalam keadaan terapung dan air bercucuran. Rupa-rupanya mayat dia itu dimandikan oleh malaikat. Dimandikan oleh malaikat. Kata guru saya masa cerita kisah ini, dia kata di sini ada hukum fiqh. Orang mati syahid tak boleh mandi. Dan kenapa mandi? Jawapannya, orang tak boleh mandi, malaikat mandi tak apa. Maka dalam keadaan macam itu, Rasulullah pun tengok, rupa-rupanya dia datang mati syahid dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak beritahu semangatnya para sahabat, mereka ingin mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya Rasulullah memberitahu seorang yang sembahyang 70 tahun di dalam rumah dia sembahyang, maka dibandingkan dengan jihad fisabilillah, jihad lebih dia fisabilillah lebih afdal, lebih baik kedudukannya. Tidakkah kamu menyukai jika Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga? Oleh kerana itu berperanglah pada jalan Allah Taala. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, wajib baginya syurga. Siapa yang berperang pada jalan Allah, terbunuh dia, maka wajibat alaihil jannah, wajib dia masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu dikisahkan bahawa orang yang mati syahid ini, bila dia mati syahid, maka roh dia ini Allah Taala jadikan hidup di alam arwah. Lalu dia yang hidup, dia tengok orang dia yang hidup di alam dia bagi tahu kepada kita yang masih hidup atau ke dunia, dia kata berjihadlah kamu pada jalan Allah, jangan takut.
Sehingga ada ulama mengatakan bahawa sakaratul maut ini sakit. Memang sakit sakaratul maut. Tetapi bagi orang yang berjihad fisabilillah, maka dia tidak merasa sangat kesakitan sebagaimana orang mati biasa. Walaupun kita tengok, Masya Allah, begini, calon kena kesan-kesan tombak, kena kesan-kesan pedang, maknanya. Tetapi kesakitan sakaratul maut ini dibanding dengan orang yang mati biasa, maka mati biasa lagi sakit dibandingkan orang yang berjihad fisabilillah. Maka demikianlah maknanya, mereka, para sahabat, mereka berlumba-lumba untuk mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sahabatnya untuk beruslah. Tak berizinkan, yakni menjauhkan diri daripada manusia, padahal ia hanya nak beribadat pada Allah. Tujuannya untuk beribadat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepadanya untuk berjihad. Oleh kerana itu, betapa tidak layaknya jika kita yang belum orang dosa ini meninggalkan arena jihad. Jadi jihad kita apa dia? Jihad kita ini lawan hawa nafsu. Tu yang pertama. Yang kedua, jihad kita apa? Jihad kita yang kedua, membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikira jihad. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan? Perniagaan ini perniagaan yang menguntungkan kamu. Apa yang menguntungkan kamu itu? Yakni keuntungannya tunjikum min azabin alim. Kamu akan diselamatkan daripada azab api neraka Allah. Apa modal dia? Setiap orang nak berniaga mesti ada modal. Modal dia senang saja. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Modal pertama, kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Modal yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjihad dengan jiwa dan pada jalan Allah. Fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Kalau jiwa raga dengan harta benda, mana lebih berat? Jiwa raga lebih berat. Nak kadai nyawa ni bukan senang-senang maknanya. Tetapi dalam ayat ini dia sebut wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Kerana apa? Kerana ramai orang boleh berjihad dengan harta benda. Sedikit saja orang yang mampu berjihad dengan jiwa raga. Agak-agak kita ni baik yang ceramah, yang berceramah, yang bercakap, yang bersemangat berceramah, kalau kena jihad sungguh tak pergi tangan bagus. Maknanya jadi payah sebenarnya. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan keimanan semata-mata. Keimanan yang betul-betul tinggi kepada Allah. Tapi alhamdulillah Allah tak uji kita dengan jiwa raga sampai kita akan mati terbunuh. Tetapi Allah menguji kita dengan melawan hawa nafsu kita, dan Allah menguji dengan harta benda yang Allah beri kepada kita. Maka kita kena berjihad juga. Tak ada arah lah, inilah jihad kita. Ada duit 10 ya, 2 ya untuk orang, 8 ya untuk kita. Maknanya paling kurang maknanya. Ataupun tak kira lah, kalau tinggi sikit 50 riyal seorang. Tapi yang paling penting termasuk dalam berjihad juga fi sabilillah. Lalu dikatakan lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang yang berjihad di jalan Allah Taala orang yang berjihad pada jalan Allah Taala itu adalah seperti orang yang berpuasa. Seperti orang yang berpuasa, orang yang melakukan sembahyang dengan khusyuk, dalam keadaan ia rokok, sujud dalam keadaan khusyuk, dan barang siapa yang rela Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai rasulnya, maka ia wajib masuk syurga. Boleh dia masuk syurga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka dikatakan bahawa orang yang berjihad pahalanya seperti mana? Pahalanya seperti orang yang sentiasa berpuasa. Dan orang yang berjihad termasuk juga seperti orang yang sembahyang dalam keadaan khusyuk pada rakaatnya dan pada sujudnya.
maka begitulah dia dikira orang yang reda dengan agama, dia dikira orang yang benar-benar mengikuti perintah Allah dan juga Rasul. Maka orang berjihad itu masuk syurga. Antara sahabat yang sentiasa berjihad seperti siapa? Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid. Tetapi Sayyidina Khalid Al-Walid dia tak mati di medan perang. Dia tak mati pun di medan perang. Tetapi walaupun dia tak mati medan perang, setiap kali dia masuk berperang kadang-kadang terluka juga anggota dia. Ketika dia nak wafat, banyak kesan-kesan luka daripada akibat dia sentiasa berperang. Tetapi ketika dia nak wafat, dia duduk atas katil saja. Lalu dia berpesan kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua. Apa pesanan dia? Dia kata kalau ada peluang berjihad, berjihad. Jangan takut mati dalam berjihad. Kerana apa? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau Allah tak tulis, benda tak akan kena pada kamu. Tidaklah menimpa seseorang itu satu perkara kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tulis, apa yang Allah Ta'ala tetap. Lalu kata Sayyidina Khalid Al-Walid, aku ni habis ren dah pergi perang. Gitu bahasa Terengganu-nya. Aku dah habis ren dah pergi perang. Pergi perang mana-mana, pergi bersama Rasulullah, aku serta belaka. Tetapi akhirnya aku mati atas katil kau, dah mati kat medan perang. Tak mati dekat medan perang. Kerana apa? Kerana ini pilihan Allah. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya Sayyidina Khalid Al-Walid, kalau ada peluang nak berjihad, jangan takut mati. Kalaulah Allah Ta'ala tetapkan kamu mati di situ, situlah juga kamu. Kalau sampai pada peringkat kamu mati, tetap akan mati. Sama ada mudah pergi jihad pun mati, mau pergi jihad pun mati. Baik pergi jihad. Begitu gambarannya. Lalu dalam keadaan macam itu, Sayyidina Khalid Al-Walid wafat di atas katil, tidak di atas medan perang. Walaupun dia sentiasa menyertai perang. Jadi sebenarnya menyertai medan perang, meninggikan agama Allah sudah dapat pahala jihad. Tetapi mati di medan jihad itu lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sangat gembira mendengar hal ini. Bila Rasulullah kata jihad ni macam orang semayang khusyuk. Jihad ni seperti orang yang sentiasa berpuasa. Jihad ini dikira orang yang reda dengan agama Allah. Jihad ini benar orang yang benar-benar mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri merasa sangat gembira. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, boleh tak ulang sekali lagi?" Boleh tak ulang lagi ucapan kamu itu ya Rasulullah. Dia minta ulang lagi. Lalu Rasulullah ulang lagi. Rasulullah kata orang yang berjihad ini di jalan Allah seperti orang puasa, orang semayang yang khusyuk dari rakaat dan sujud, dia dikira orang yang reda dengan agama Allah dan dia dikira orang yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah ulang lagi. Lalu dikatakan bahawa kemudian Rasulullah mengulangi lagi dan Rasulullah menambah bahawa Allah Ta'ala akan meninggikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan darjat seorang hamba hingga 100 darjat. Hingga 100 darjat. 100 darjat macam mana? Antara satu darjat dengan satu darjat yang lain itu sejauh langit dan bumi. Makna kedudukan. Kata guru saya, ketika mana guru saya menceritakan satu kisah. Kisahnya Rasulullah SAW dia duduk dalam satu majlis. Rasulullah pun beritahu, maknanya akan berlaku sahabat dia akan wafat dan seumpamanya. Tak apalah, oleh kerana masa kita singkat, kita sambung lagi. Apakah yang dapat meninggikan darjat seseorang itu? Lalu Rasulullah mengatakan berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.